Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang dikasihi lagi dimulakan Al-Fadhil Ustaz Basil, Musyarraf IPG KTB, seterusnya Ustazah Nazira selaku pensyarah penyeliah saya bersama Ustaz Noh, dan sahabat-sahabat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, insya-Allah pada pagi ini saya akan membentangkan berkaitan dengan refleksi pertengahan praktikum. Jadi nama diberi Muhammad Amin bin Haji Mazlan, 202030241013, PDPP Tahfiz KDC Ambilan 2020, bertugas di SPKA Syekh Abdullah Fahim. Jadi sebagai pengenalannya, di SMK Syekh Abdullah Fahim, saya mengajar dua subjek. Pertama Hifzul Al-Quran dan yang kedua adalah Maharat Al-Quran. Jadi di sini saya mempunyai sebanyak 13 orang pelajar lelaki halaqah Al-Quran saya. Kemudian saya membuat semakan baca Al-Quran kadang-kadang melalui rakaman suara. Dan tasmih Al-Quran pula saya akan membuat secara penggiliran melalui media WhatsApp atau Google Meet. Ini secara asas adalah secara umum. Dan untuk Maharat Al-Quran saya akan buat saya telah buat Google Meet dan juga rakaman video lah bagi Maharat Al-Quran. Jadi untuk pembentangan RPP ini ada 4 perkara yang akan dibentangkan. Itu pertama berkaitan dengan pengetahuan dan kemahiran sedia ada yang telah saya aplikasikan di sekolah ataupun dalam fasa PDPR ini. Kemudian pengetahuan dan kemahiran baru yang saya perolehi. Kemudian ketiganya ilmu bidaan ataupun inovasi yang telah dihasilkan. Tambah lagi dalam bahasa PDPR ni lah sangat mencabar lah kita nak bina satu inovasi. Dan yang keempat, komen dan reaksi terhadap pengalaman saya mengajar di sekolah ataupun dalam fasa PDPR ini. Jadi yang pertama, pengetahuan dan kemahiran sedia ada yang diaplikasikan dalam praktikum ini, iaitu yang pertamanya kesediaan saya mengajar. Itu melalui kesediaan mengajar ini saya telah menggunakan ataupun mengaplikasikan kaedah untuk menyediakan rancangan pengajaran harian sebelum proses PDPC lah. Seperti mana sebelum ni pun kita membuat RPH terlebih dahulu sebelum kita masuk ke kelas. Kemudiannya menentukan semasa kita buat RPH itu, kita menentukan strategi, teknik dan aktiviti yang kita nak jalankan semasa PDPC supaya objektif kita tercapai lah. Tambah-tambah lagi dalam keadaan praktikum semasa PDPR inilah. Dan yang kemudian yang keduanya, pengetahuan dan kemahiran yang ada untuk diaplikasikan datangnya pengurusan bilik darjah. Sebelum ini kalau dalam masa 2 minggu berada di sekolah, kita menggunakan mungkin guna di sudut kad, mungkin guna slideshow ataupun menggunakan papan putih. Namun pada masa PDPR ini saya menggunakan kaedah PowerPoint slideshow dan juga menggunakan dari sudut bahasa pula. Bila mana kita berinteraksi secara maya ini, kita menggunakan bahasa ataupun laras bahasa serta intonasi yang sesuai dah bagi peringkat umur pelajar. Kerana bila mana kita secara maya ini mungkin kadang-kadang kita menulis di WhatsApp menggunakan bahasa mungkin tak berapa elok kan, ataupun tak berapa kita nampak formal. Tapi bila mana kita mengajar ni, kita akan gunakan laras bahasa yang lebih formal lah. Itu di sudut pengurusan bilik darjah secara maya lah sekarang. Dan yang ketiga, pengetahuan kemahiran sedia yang telah diaplikasikan semasa praktikum ini adalah kemahiran pedagogi lah. Jadi saya menerapkan beberapa elemen pembelajaran abad ke-21 contohnya di sudut komunikasi, mewujudkan komunikasi yang berkesan dan efektif dalam kalangan pelajar dan menggalakkan pelajar untuk berkolaboratif lah dalam mempelajari subjek hifzu dan maharat, terutamanya maharat Al-Quran lah. Dan untuk hifzu juga membuat pairing, berpasangan lah untuk mereka mengulang hafazan Al-Quran. Dan antara lainnya kemahiran pedagogi yang saya terapkan adalah bertindak sebagai seorang guru. Saya bertindak sebagai facilitator dalam bantu kefahaman pelajar itu. Bila mana seorang itu bertindak sebagai facilitator, maka guru itu akan membantu pelajar. Bukanlah guru itu mengajar sebiji-sebiji di hadapan, malah guru itu sebagai pembantu dan pelajar sendiri yang akan
memberikan kefahaman mereka dan guru akan membantu pelajar jika mana terdapat kesalahan ataupun membetulkan kesilapan yang mereka lakukan. Itulah berkaitan dengan pengetahuan dan kemahiran sedia ada yang diaplikasikan di sekolah. Dan berkaitan yang kedua, iaitu pengetahuan dan kemahiran yang baharu diperolehi sepanjang praktikum ini. Itu yang pertamanya, pemilihan aktiviti PDP. Aktiviti yang melibatkan, saya telah memilih aktiviti yang boleh melibatkan semua pelajar mengambil bahagian. Iaitu sebagaimana contoh semasa tasmid saya menggunakan kaedah penggiliran, maka setiap pelajar wajib menulis giliran untuk tasmid dan mereka akan bersedialah untuk tasmid. Ataupun kalau melalui Google Meet, kita akan duduk sama-sama, yang mana yang akan tasmid dia akan buka voice lah. Kemudian kita menggunakan perbincangan secara maya, secara voice note. Kadang-kadang terdapat pelajar yang mempunyai kekangan internet, mungkin mak dia pergi kerja, kemudian internet dia pun internet basic saja. Jadi kita menggunakan kaedah voice note lah. Saya akan bercakap secara voice, rakaman, kemudian pelajar pun reply melalui rakaman juga. Kemudian antara pengetahuan dan kemahiran baharu yang diperolehi, yang kedua adalah kaedah persembahan bahan pengajaran. Jadi terutamanya dalam fasa PDPR ini, banyak kemahiran, banyak penggunaan teknologi maklumat untuk digunakan sebagai persembahan dalam bahan pengajaran. Contohnya menggunakan PowerPoint, kemudian rakaman video, kemudian menggunakan Google Meet. Semua ini hanya semata-mata untuk nak bagi pelajar itu faham apa yang mereka pelajari lah. Itu adalah antara pengetahuan dan kemahiran baru yang diperolehi. Dan yang ketiga, melalui praktikum ini dalam fasa PDPR, saya dapat kemahiran baru berkaitan dengan penggunaan web pembelajaran maya. Kalau mungkin sebelum ini kita tak rasa nak terokai benda-benda ini, jadi bila mana keadaan sekarang ini membuatkan kita memaksa diri untuk cari bahan pelajaran secara digital lah. Antaranya Quizzy, Google Form, Kahoot Game, Kelas Toolnet dan banyak lagi lah. Bila mana kita teroka dan kita jumpa, maka dengan itu kita nampak rupanya banyak lagi dalam alam maya ni kita boleh guna sebagai bahan pembelajaran. Dan yang ketiganya, antara ilmu binaan dan inovasi yang dihasilkan sepanjang praktikum ini, itu yang pertamanya, saya membuat semakan tasmid Al-Quran menggunakan editor lah. Bila saya screenshot ataupun menggunakan snipping tool di laptop ini, saya minta pelajar itu rakam bacaan terlebih dahulu sebelum tasmid lah. Lepas tu kemudian baru tasmid. Dia ni antara contoh bacaan pelajar. Agak lama lah kalau kita nak dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Innaman nasi'u ziyadatun fil kufr yudallu bihi alladhina kafaru yuhillunahu ama iza qala lakumun firu fi sabilillahi saqaltum ilal araditum bil hayatid dunya. Tengok balik ada tanda kesalahan dah tu. Jadi lepas mana pelajar tu dah hantar rakaman bacaan, jadi saya membuat pembetulan melalui voice recording dan juga saya hantar balik kepada dia apa yang saya tanda lah kesilapan-kesilapan dia. Contohnya macam tu, liwati'u iddatama liwati'u. Tu tengok balik. Ya ayyuhallazina amanu ma lakum iza qila lakum. Kamu baca iza qala. Iza qila lakum. Ya, ini antara salah contoh lah. Sebab apa saya buat macam ni, mungkin kalau kita nak buat live, kadang-kadang pelajar itu ada kekangan di rumah kan. Jadi saya minta lah mana-mana pelajar yang nak tasmid, mesti pastikan kamu hantar bacaan dulu untuk saya betulkan. Jadi bila mana mereka nak tasmid nanti, mudahlah insyaAllah tak berlaku kesilapan dah. Dan yang kedua, kemudian yang keduanya, ilmu binaan dan inovasi yang saya hasilkan semasa praktikum ini, khususnya PDPR, membuat rakaman mengajar lah. Sebab apa saya melakukan rakaman mengajar ni, terkadang itu pelajar ni ada yang boleh masuk Google Meet. Bila mana yang boleh masuk Google Meet, alhamdulillah lah boleh melihat secara live.
Tapi bila mana berlaku katakan pelajar itu tak ada akses peranti, jadi kita tak maulah pelajar ni ketinggalan dari sudut pelajaran, maka saya mengadakan rakaman mengajar untuk dihantarkan kepada grup kelas. Bila mana mereka tak ada masa untuk live, jadi mereka akan mendengarlah rakaman pembelajaran ini. Sebagai contohnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alam maya ini ketiga, iaitu tajuk yang baru, hukum berkaitan dengan lam yang matilah. Kita tengok yang pertama. Terlebih dahulu, hukum berkaitan dengan lam sakinah ini. Dalam lam sakinah ini ada jenis-jenis dia. Jenis yang pertama lam isim, kemudian lam ta'rif, lam fa'il, lam amar dan jadi setelah mana saya menghantar rakaman ini, saya akan letakkan kepada pelajar form untuk mereka isi, sama ada beberapa soalan. Jadi bila mana ada beberapa soalan, saya akan lihat di form tu lah. Kemudian saya akan reply secara umum lah di WhatsApp ataupun di Telegram lah. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Seterusnya antara ilmu binaan lain dan inovasi yang dihasilkan adalah saya menggunakan Quizy, yang mana sebelum ini saya persembahkan kepada Ustazah Nazirah. Quizy ini seperti Kahoot juga untuk kita buat game ataupun kita buat latihan lah. Dia khusus pada latihan nasi makan. Jadi dia memudahkan kita lah untuk kita semak balik latihan yang kita buat bersama pelajar. Contohnya di sini kalau kita tengok soalan yang pertama, apakah itu lam fa'il, kebanyakannya memang semua jawab betul lah. Jadi kita boleh tahu pelajar itu siapa dia yang jawab betul. Kemudian soalan yang kedua, hukum lam fa'il terbagi pada dua, ada seorang jawab tak betul. Jadi kita boleh tengoklah di hujung sini ada color merah. Di atas ni adalah nama-nama pelajar. Jadi bila mana kita menggunakan teknologi ini, khususnya untuk alam maya ini, sebenarnya banyak membantu saya untuk melakukan latihan dan juga semakan. Jadi kita tak perlulah nak semak secara manual kan. Jadi bila mana kita buat macam ni, insya-Allah lah kita dengan pantas kita boleh bagi feedback kepada pelajar. Contohnya di sini kita boleh dapat tahu bahawasanya mungkin di manakah kedudukan lam fa'il ni dalam tulisan tersebut agak ramai yang salah lah. 4 orang. Kalau di sini kita nampak apakah hukum bacaan lam pada kalimah tersebut, ada kalimah dia 5 orang yang jawab salah. Jadi kita boleh tahulah siapa yang salah. Kemudian kita akan fokuskan di sini sebab apa, maksudnya dari sudut hukum bacaan lam ni mereka masih keliru lah. Nak baca secara idgham ke ataupun nak baca hukum lam tu secara izhar. Jadi kita akan fokus lah untuk kita buat refleksi dalam pengajaran kita. Dan antara yang keempatnya iaitu ilmu binaan dan inovasi yang dihasilkan, saya membuat teka silang kata maya. Seperti yang sebelum ni kita buat, kalau kita buat biasa di sekolah, kita manual, kita print, kita bagi kepada pelajar. Jadi kalau melalui secara maya ini, PDPR utamanya, saya bukan rekod lah, kita ambil di kelas2.net ini, kemudian kita masukkan soalan-soalan beserta dengan jawapannya. Kemudian dia akan automatik akan convert kepada benda inilah. Dia akan convert, jadi saya akan tayangkan kepada pelajar, kemudian kita minta pelajar itu untuk jawab lah. Contoh soalan utama, lam fa'il berada pada kata apa? Kita tengok nombor 1, pada kata kerja lah, lam fa'il. Kemudian apakah hukum lam yang kedua? Nombor 2 ada 5. Ada sini dah 5 patah. Kita tengok nombor 2, izhar. Jadi bila mana buat macam ni, kemudian kita hantar balik kepada pelajar, jadi kita nampak pelajar tu lebih sukarlah buat benda ni. Walaupun kalau kita kata tulis di tangan, contoh kita tulis di tangan di kertas, nampak macam mereka dah biasa sangat. Bila mana kita tayang sini, masing-masing tu memberi feedback yang baik lah, respon yang baik. Terutama mereka nak bersaing untuk menjawab soalan ini. Dan yang terakhirnya, berkaitan dengan RPP ini, antara komen dan reaksi saya terhadap pengalaman saya mengajar di sekolah. Yang pertamanya, berkaitan dengan situasi PDP yang agak mencabar dalam keadaan ini, iaitu PDPR lah. Asalnya kita sempat di sekolah selama 2 minggu, kemudian berpindah ke PDPR. Jadinya keadaan ni agak mencabar dan banyak memberi input yang baik lah, terutamanya untuk menggunakan alat-alat teknologi inilah. Dan yang kedua, dapat menerokai pelbagai kemudahan aktiviti pengajaran dan pembelajaran secara maya. Jadi secara tidak langsung, antara hikmah juga lah kita PDPR ni, saya sebagai seorang guru pun rasa nak tercari-cari antara aktiviti yang
mungkin kita dulu buat secara manual di sekolah, tapi bila mana kita cuba cari, rupanya ada juga di alam maya yang kita boleh buat secara maya untuk kebaikan para pelajar lah. Dan yang ketiga, secara tidak langsung dapat meningkatkan kebolehan guru dalam menggunakan teknologi dan multimedia. Jadi secara tidak langsung juga kita bila mana kita teroka dalam keadaan sama, kita dapat input yang baik, dan secara tidak langsung akan memberikan kita akan dapat meningkatkan kebolehan kita lah dalam kita menggunakan teknologi ini, terutamanya dalam fasa PDPR ni lah. Sangat mencabar dan sangat banyak akan menggunakan alat-alat teknologi ini. Dan yang keempat, kepelbagaian aktiviti dalam PDPR dapat dihasilkan untuk mencapai objektif pembelajaran terutamanya lah. Jadi berdasarkan aktiviti yang kita lakukan, contohnya yang beritahu tadi, saya maklumkan tadi berkaitan dengan Quizzy, kemudian dengan Google Form. Bila mana kita pelbagaikan aktiviti itu, dalam masa sama kita dapat lihatlah hasil dan juga apakah pencapaian pelajar itu dapat capai ke objektif, atau pelajar ada masalah pada bahagian sesuatu tajuk, maka di situ dengan kepelbagaian aktiviti ni kita dapat melihat kembali adakah objektif pembelajaran kita tercapai. Jadi saya rasa mungkin itu saja pembentangan refleksi pertengahan praktikum daripada saya, Muhammad Amin Najib Mazlan. Wallahu alam, jazakumullah kepada ustazah yang membantu ana lah dalam membetulkan masa PDPR hari itu. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang berbahagia Ustaz Basil Damanhuri, yang dihormati Ustazah Nazirah binti Radin Salim, yang dikasihi sahabat sekalian. Jadi insya-Allah saya akan membentangkan refleksi pertengahan praktikum IPP. Dan saya memperkenalkan diri, saya Muhammad Nuh bin Ja'far dari PDPP Tahfiz 9 Jun 2020, dan pensyarah penyelidik saya ialah Puan binti Radin Salim, dan guru pembimbing saya ialah Muhammad Taufik Samsudin. InsyaAllah saya ditugaskan untuk menjalani praktikum di Sekolah Menengah Kebahasaan Agama Syekh Abdullah Halim, dan saya diamankan untuk mengajar di kelas 3 Ilham seramai 11 orang murid. Untuk pengetahuan Ustaz dan Ustazah, 3 Ilham ni mempunyai 29 orang murid. Jadi disebabkan mata pelajaran Hifzul Quran memerlukan minimum murid, jadi kami telah dibahagikanlah di antara 11 orang hingga 13 orang murid. Dan saya telah mengajar Hifzul Quran dan kandungan yang saya akan bentangkan nanti ialah, yang pertama ialah pengetahuan dan kemahiran sedia ada yang mana telah dipelajari di PDPP untuk diaplikasikan di sekolah. Yang keduanya ialah pengetahuan dan kemahiran baru yang diperolehi ketika menjalani praktikum. Dan ketiga ialah ilmu binaan dan inovasi yang dihasilkan ketika melaksanakan PDPP di sekolah. Dan yang keempat ialah komen dan reaksi terhadap pengalaman mengajar di sekolah. Jadi yang pertama ialah pengetahuan dan kemahiran sedia ada yang diaplikasi di sekolah. Saya telah menyediakan 4 kemahiran ataupun pengetahuan yang sedia ada. Iaitu yang pertamanya ialah pengurusan bilik darjah, iaitu menggunakan pelbagai strategi untuk memastikan suasana pembelajaran yang kondusif. Sebagai contoh, menyusun atur tempat duduk murid, iaitu perlu disusun mengikut PDPR bersatu lah. Yang mana kedudukan ni adalah sangat penting untuk merangsang kepada 4K, iaitu komunikatif, kolaboratif, kritis dan kreatif. Dan kita boleh buat formasi kedudukan duduk murid itu, sebagai contoh dia butterfly ataupun hybrid dan sebagainya lah. Dan selain itu, urusan bilik darjah ni ialah ketika kita masuk ke dalam kelas,
perlu memastikan kelas dalam keadaan yang bersih lah. Kalau macam saya, kalau masuk dalam kelas tu, kalau ada kalau kotor ke ataupun tidak bersih, kita suruh murid dulu untuk membersihkan supaya suasana pembelajaran kita dalam keadaan yang bersih dan kondusif lah. Dan yang keduanya ialah kemahiran menggunakan sistem ganjaran ni lah. Di mana di dalam kelas ni apabila murid-murid dapat menjawab soalan ataupun dapat mematuhi peraturan-peraturan tersebut, peraturan yang ada di dalam kelas, maka saya akan bagi penghargaan ataupun bagi pujian, dan masa sama saya akan buat satu carta ganjaran yang mana murid yang boleh menjawab soalan ataupun dan sebagainya, saya akan tampalkan stiker, dan saya akan carta ganjaran ni saya akan ceritakan pada bahagian inovasi nanti. Dan penghargaan penggunaan sistem ganjaran ni secara tak langsung akan memberi semangat kepada murid-murid lah untuk mereka belajar. Dan yang ketiganya ialah penggunaan TMK, yang mana sepanjang saya belajar di APG, banyaklah yang saya pelajari dalam menghasilkan bahan pengajaran, yang mana sebagai contoh untuk menghasilkan slide pengajaran ataupun video dan sebagainya lah. Dan selain itu saya menggunakan aplikasi seperti Kahoot ataupun Whiteboard.fi ataupun Quizzes dan sebagainya, adalah untuk membantu dalam proses pengajaran nanti. Dan yang keempatnya lah persediaan mengajar. Di APG juga pensyarah telah mengajar kami macam mana untuk membuat rancangan pengajaran harian, iaitu RPH, yang mana dari segi daripada awalnya, mukadimahnya, seindasinya, langkah 1, 2, 3, penutup, bagaimana untuk meletakkan aktiviti di dalam PDPC nanti, dan sebagainya lah. Dan apa yang telah diajar, yang telah kami belajar tu kami aplikasikan di sekolah. Dan seterusnya pengetahuan dan kemahiran baharu yang diperolehi. Okey, saya letakkan 4 kemahiran dan persediaan dan kemahiran dan pengetahuan baharu yang diperolehi di sekolah ketika menjalani praktikum. Dan yang pertama ialah yang menyediakan lembaran kerja, yang mana lembaran kerja ni kebiasaannya akan dilaksanakan di akhir pembelajaran, setelah guru memberi input, maksudnya dari segi pengajaran, dan kita nak tahu apakah murid ni kefahaman mereka di tahap yang mana, dan di akhirnya kita akan buat lembaran kerja ni lah. Dan bentuk soalan dia perlulah ringkas dan padat, dan tetapi perlu mengikut aras taksonomi belum lah, iaitu aras rendah, sederhana ataupun tinggi. Dia kena ada aras sederhana, ada aras rendah, sederhana dan tinggi. Daripada soalan senang sehinggalah soalan yang susah. Dan tetapi perlu mengikut keupayaan, kemampuan murid lah. Jika murid di dalam kelas tersebut, murid mempunyai tahap kemampuan mereka sederhana sahaja, maka kita lebihkan soalan mengikut aras sederhana. Okay, yang keduanya ialah kemahiran menanda buku latihan murid. Ini untuk merekod pencapaian murid lah. Yang mana sebelum untuk kita merekod untuk menanda buku latihan ni, kita perlu menyediakan skema jawapan. Kita tidak boleh sesuka hati untuk kita rate sesuka hati. Perlu ada skema jawapan untuk kita bagi inilah markah yang sepatutnya. Dan sekurang-kurangnya seminggu sekali kita perlu menyemak latihan murid lah. Dan untuk menambah baik lagi, perlu kita beli cop. Maksudnya cop pujian tu, cop Mumtaz, Jidan, J tu. Kita cop di buku latihan mereka, dan mereka boleh
murid-murid ni boleh nampak dia punya prestasi mereka di tahap yang mana. Dan yang ketiganya ialah berkenaan dengan kawalan murid lah. Kemahiran mengawal murid di dalam kelas. Kadang-kadang murid ni dia mungkin dia dah bosan ataupun dia ralik ataupun dia bersembang dengan kawan-kawan. Jadi mau tak mau kita guru ni kena main peranan lah untuk mengembalikan tumpuan murid ni. Yang saya buat ialah kita buat tepuk selingan. Maksudnya tepuk satu jari hinggalah tepuk 5 jari, ataupun buat selingan slogan. Yang mana di awal PDPC kita beri arahan kepada murid, kalau guru menyebut sebagai contoh slogan sihat, kita sebut guru sebut sihat, murid terus secara spontan kena sebut kuat. Jadi bila kita tengah mengajar, apabila murid ni hilang tumpuan ataupun tengah bersembang ke tengah ralik ke, kita terus serta-merta kita sebut slogan sihat, dan murid secara serta-merta akan sebut kuat. Ini akan memberi mereka tumpuan kepada PDPC lah. Dan yang keempatnya ialah pengurusan sekolah. Sepanjang menjalani praktikum di sekolah, saya diamanahkan untuk bertugas selama seminggu. Dari situ saya banyaklah belajar berkenaan dengan macam mana nak uruskan murid yang tidak sihat, yang perlu dibawa ke klinik, ataupun untuk membuat laporan bertugas dan sebagainya. Begitu juga di program di sekolah. Banyak yang saya telah ikut program di sekolah dan saya ambil bahagian semua. Banyak saya ambil bahagian dalam unit media, iaitu membuat rakaman video dan membuat video dan upload di Facebook rasmi sekolah. Dan begitu juga di dalam mesyuarat, pengurusan dalam mesyuarat, macam mana aturan mesyuarat berlaku. Dari situ saya dapat mempelajarinya lah. Okay, seterusnya yang ketiga, ilmu binaan dan inovasi yang dihasilkan. Okey, seperti yang dilihat, ini adalah kotak beracun. Yang mana kotak beracun ni saya telah hasilkan daripada kotak tisu. Dia agak nampak tak menarik lah sebab ni dalam keadaan kalut. Ketika saya buat kotak beracun ni, ketika di pencerapan yang pertama, yang mana Ustaz Hafizan telah cerap kami, dan dia kotak beracun ni saya telah letakkan beberapa potongan ayat Al-Quran untuk fiqhul ayat. Cara permainan dia, saya murid-murid ni dibentuk dalam bulatan, dan saya akan bagi kotak beracun ni kepada seorang murid, dan murid ni perlu menggerakkan, perlu passing kepada kawan-kawan dia mengikut arah berlawanan jam, dan sambil saya memainkan muzik. Dan apabila muzik dihentikan, maka orang yang terakhir, murid yang terakhir yang memegang kotak beracun ni, dia perlu mencabut potongan ayat di dalam kotak beracun ni, dan dia perlu menjawab soalan lah. Maksudnya dia perlu menterjemahkan ayat Al-Quran tu mengikut kefahaman dia. Dan permainan ni saya lihat mereka seronok lah dengan ada lagunya, dengan kecepatan mereka menggerakkan kotak tersebut, dan supaya tak mau kena. Itu saya nampak mereka seronok main. Dan yang keduanya ialah carta ganjaran. Dan carta ganjaran ni dibuat maksudnya dilaksanakan sepanjang sesi persekolahan lah. Dan murid yang menyelesaikan tugasan ataupun membuat kerja tugasan yang diberi, ataupun menjawab soalan, maka murid ni akan diberikan stiker bintang ke apa ke, dan dilekatkan di ruangan mereka lah, ruangan di carta ganjaran ni. Dan setiap hujung bulan mereka akan mengira lah yang mana yang banyak bintang yang diperolehi, maka dia akan mendapat reward lah. Di situ kita boleh menerapkan semangat mereka untuk berlumba-lumba
untuk menjawab soalan, untuk menyelesaikan tugasan. Dan kaedah ni adalah mampu untuk mempengaruhi semangat murid lah. Dan yang terakhir, komen dan reaksi terhadap pengalaman mengajar di sekolah. Dan saya letak kekuatan dan kelemahan lah. Iaitu kekuatannya penggunaan TMK. Sepanjang saya menjalani praktikum ni, terutamanya dalam PDPR, banyak saya menggunakan teknologi inilah, TMK lah. Antaranya Kahoot, Billboard.fi dan sebagainya lah. Secara langsung kita boleh mempelajari sesuatu yang baru. Mungkin ada hikmahnya PDPR ni lah. Dan yang keduanya ialah mendapatkan tumpuan murid ketika PDPC lah. Seperti mana yang saya sebutkan sebelum tadi ni, kita saya bagi balik tumpuan mereka tu untuk mendengar apa yang kita ajak. Okay, yang ketiganya ialah kelengkapan sekolah yang mencukupi. Kelengkapan sekolah ni yang mencukupi maksudnya lengkapnya fasiliti di sekolah membuatkan PDPC berjalan dengan lancar. Dan yang keempat ialah pengurusan bilik darjah sebelum PDPC yang telah saya sebutkan tadi ni, berkenaan dengan sebelum masuk ke kelas, dengan kebersihannya, dengan susun atur kerusinya. Dan sudut kelemahannya ialah saya kurang penggayaan dan suara yang tidak lantang. Ini yang telah dikomen oleh Ustaz Hafizan pada pencerapan yang pertama, di mana saya ketika mengajar tu saya kurang menggayakan. Maksudnya tubuh saya ni dia jadi kaku. Tak ada penggayaan ni lah. Dan satu lagi, suara tidak lantang, suara hanya mendatar saja. Yang ini insyaAllah saya akan perbaiki di hari yang akan datang. Dan yang keduanya, murid kurang memahami arahan guru. Maksudnya ketika untuk menjalani aktiviti, kadang-kadang saya percakapan saya ni agak kalut. Susunan ayat tu bertabak kadang-kadang. Jadi mereka kurang faham lah. Maksudnya kena ulang 2-3 kali baru mereka faham apa yang kehendak yang untuk dibuat. Dan yang ketiganya adalah pengurusan masa ketika PDPC. Kadang-kadang kita leka, maksudnya kita tak tengok jam. Kan kalau di RPH tu kita letak 3 minit untuk mukadimah, 5 minit untuk sekdasi dan 10 minit untuk alangkah satu. Kadang-kadang dia terlajak. Bila terlajak tu dia akan menyebabkan masa tu kita lajak lah. Jadi ini kelemahan lah, insyaAllah akan diperbaiki di kemudian lah. Dan yang keempatnya terlalu serius. Maksudnya ini telah dikomenkan juga. Saya muka tidak mesra, maksudnya terlalu serius. Kita tak mesra dengan murid lah. Sepatutnya kena menunjukkan kita mesra kepada murid. Mungkin murid akan lebih dapat input yang kita ajak lah. InsyaAllah kelemahan ni insyaAllah saya akan perbaiki di kemudian hari lah. Okay, sekian daripada saya. Apa kekurangan ni saya mohon maaf lah. Okay, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Baiklah. Yang dihormati Ustaz Muhammad Basil bin Damanhuri dan Puan Nazirah binti Hadin Salim dan rakan-rakan perjuangan sama. Baik. Saya akan membentangkan berkenaan dengan refleksi pertengahan praktikum. Baik, nama diberi Muhammad Sarhan bin Saidin, nombor 20201018 PDP Tafiz 9 Jun. Itu subjek yang mengajar adalah Hifzul Quran dan Maharat. Pensyarah penilai Tuan Haji Muhammad Basil bin Haji Damanhuri dan ditugaskan untuk praktikum di sekolah
Menengah Kebahasaan Agama Syekh Abdullah Fahim di Montebal, Pulau Pinang. Baiklah. Seterusnya, saya dipertanggungjawabkan untuk mengajar subjek Hifzul Quran dan Maharat Quran kelas 2 Ikhlas, dan bilangan pelajar 11 pelajar lelaki. Baik, seterusnya kandungan refleksi yang disediakan slide ini adalah pengetahuan dan kemahiran sedia ada di IPG yang diaplikasikan di sekolah, pengetahuan dan kemahiran baru yang diperolehi, bahan bantu mengajar yang dihasilkan, komen dan reaksi terhadap pengalaman mengajar di sekolah. Pengetahuan dan kemahiran sedia ada di IPG yang diaplikasi di sekolah. Baik, yang pertama, pengurusan bilik darjah. Sebelum ni waktu di IPG, waktu belajar dulu ada dengar berkenaan dengan situasi bilik darjah, bagaimana keadaan pelajar, bagaimana pelajar. Jadi bila praktikum ni saya dapat rasa sendiri macam mana untuk mengawal pelajar tu. Saya mengikut model teori assertive center yang mana saya memberi taklimat kepada pelajar, menerangkan kepada pelajar peraturan ketika dalam kelas serta perkara-perkara yang boleh dan tidak boleh dilakukan di dalam kelas. Baik, seterusnya saya lebih menekankan terhadap disiplin pelajar lah, yang mana setiap sebelum bermulanya kelas saya akan tengok secara kasar lah yang mana mungkin pelajar kurang kemas ke ataupun pakai pakaian yang kurang kemas ataupun songkok sengit ke, dia saya betulkan dulu dan mereka akan betul-betul bersedia untuk memulakan pembelajaran. Baik, sebelum memulakan pelajaran yang saya akan menyediakan RPH, mana saya akan study dan mengatur rancangan plan untuk aktiviti di dalam kelas. Baiklah. Kemahiran yang sedia ada yang saya ada belajar di FPG, itu subjek pentafsiran bilik darjah, yang mana saya menilai tahap pelajar tu melalui hafazannya, melalui kualiti dan kuantiti hafazannya. Di situ saya dapat menilai pelajar bagaimana dia kesungguhan pelajar dalam PDP dalam pembelajaran dalam kelas, dan hasil daripada penilaian itu dapat membuatkan pelajar termotivasi untuk lebih berusaha dan bersaing sesama rakan sebaya, yang mana saya akan memberitahukan sekian pelajar ni dia hafal bagus, bacaan bagus, saya minta pelajar yang seorang ni untuk mencontohi beliau bagaimana dengar bacaannya. Dan seterusnya, peneguhan positif, pelajar diberi ganjaran jika berjaya menyelesaikan soalan yang dikemukakan guru. Contoh kalau kelas maharat, saya buat ujian, kuis sebagainya, yang mana pelajar dapat jawab dengan betul, mungkin bagi hadiah, mungkin pen dan alat tulis dan sebagainya. Baiklah. Seterusnya, pengetahuan dan kemahiran baru yang diperoleh daripada pengalaman praktikum saya di sekolah selama 6 minggu ni. Maknanya pengurusan bilik darjah ni, penggunaan papan putih. Sebelum ni saya tak biasa menulis di papan putih, biasa kita tulis di kertas. Bila masuk ke sekolah praktikum ni, menggunakan papan putih ni baru kita rasa macam ni penulisan perlu keadaan, bagaimana keadaan nak tulisnya, macam mana nak tulisan saiznya. Baik, seterusnya mengenal tingkah laku pelajar serta kaedah menyoal pelajar. Pelajar ni ada berbagai-bagai hidup, berbagai-bagai latar belakang keluarga yang berbeza. Jadi saya perlu sesuaikan soalan tu supaya dapat mendekatkan diri dengan pelajar dan memudahkan pelajar untuk dekat dengan guru dan selesa serta mudah memahami pelajaran yang dipelajari. Ya, baik. Seterusnya, penggunaan TMK dalam proses pembelajaran. Teknologi maklumat ni, penggunaan ni amatlah penting dalam dunia semasa ni, yang mana dengan COVID-19 ni menyebabkan pembelajaran tidak boleh dilakukan secara semuka. Jadinya penggunaan TMK ni sangatlah penting dan guru-guru terpaksa untuk meneroka dalam teknologi maklumat ni. Dan daripada saranan syarah saya lah, Ustaz Basir sendiri pun ada menerangkan tentang buat satu pembelajaran online yang menarik. Mungkin Ustaz ada sebut sebelum ni, sediakan layar hijau, sediakan extend screen. Jadi benda-benda tu insya-Allah cabaran ni insya-Allah akan disediakan kemudian lah. Baik, luar bilik darjah. Kemahiran untuk berinteraksi dengan ibu bapa di sekolah waktu proses pendaftaran atau proses waris untuk menyelesaikan yuran. Di situ saya dapat belajar
bagaimana kita nak berinteraksi dengan ibu bapa di sekolah. Seterusnya kemahiran mengurus program dan atau majlis di sekolah. Di sekolah kerap kali diadakan majlis. Seperti contohnya seperti majlis khatam, majlis anugerah cemerlang. Jadi di situ guru-guru ni dilibatkan secara sepenuhnya untuk menjayakan program tersebut. Di situ kita dapat belajar macam mana nak berinteraksi sesama guru, bagaimana nak mengarahkan guru dan mengatur atau cara ataupun tindak pelajar, dan seterusnya kemahiran menyelaras aktiviti kokurikulum. Untuk tahun ni aktiviti kokurikulum kurang dijalankan, tapi dia dalam masa yang sama jalan juga aktiviti kokurikulum secara online. Sebelum ni dah jalan 4 minggu. Jadi di situ kita belajar. Saya belajar macam mana nak menyelaraskan aktiviti kokurikulum. Kebetulan saya dilantik untuk menjadi penyelaras bagi sukan permainan kokurikulum SMKA Syekh Abdullah Fahim. Jadi di situ banyak ilmu-ilmu yang saya dapat tunjuk ajar daripada penolong kanan kokurikulum. Baiklah, seterusnya ilmu binaan dan inovasi yang dihasilkan ketika proses pembelajaran hifzul Quran. Dan saya kena pelajar selepas pelajar menghafal, saya mengarahkan pelajar menyusun jalan cerita yang terkandung dalam muka surat yang dihafal itu dengan menggunakan kata kunci istilah bahasa Arab. Contohnya kata istilah mungkin Rasul, Nabi. Di situ pelajar akan membina sendiri kefahaman melalui muka surat hafazan ayat Al-Quran tu. Seterusnya pelajar dia diarahkan untuk menyatakan ayat-ayat mutasyabihat atau ayat yang celaru yang seakan sama yang berkaitan dengan muka surat hafazan yang sebelum ni. Saya guna kaedah ni, kaedah saya hafal dulu. Guru saya banyak waktu tasmik, waktu memperdengarkan hafazan, guru akan menanyakan ayat berikut di mana kesamaan dia di juzuk lain ataupun di muka surat lain. Jadi di situ dapat memantapkan hafazan lah. Seterusnya pelajar bermurajaah 2 muka surat dalam keadaan berdiri. Seolah sedang mengimamkan solat. Ni pun saya praktikan benda yang saya belajar waktu dulu, yang mana dikehendaki bermurajaah dalam keadaan berdiri 1 juzuk contohlah kan. Jadi di situ dapat membina kita punya keyakinan. Jika kita dikehendaki menjadi imam dan sebagainya, di situ kita dah terbiasa untuk baca dalam keadaan berdiri. Baiklah. Seterusnya ilmu binaan yang saya disediakan, saya menggunakan kaedah hifzul Quran melalui Google Classroom dengan Google Meet. Contohnya tarikh kelas hafazan 27 bulan 5, di situ akan ditulis sukatan hafazan dan pelajar akan memuat naik muka surat masing-masing yang ingin dihafal. Sambil hafal tu, pelajar memperdengarkan hafazan, dan masa yang sama saya akan live dengar dalam GC itu tanda kesalahan-kesalahannya dan pulangkan kepada yang semula dengan markah. Ada markah ni saya kira macam markah ni lah, penilaian pada pelajar lah. Baik, seterusnya komen dan reaksi terhadap pengalaman mengajar di sekolah. Baik, kekuatan di sekolah ni pelaksanaan aktiviti lah. Saya boleh berpusatkan pelajar, banyak minta pelajar untuk merespon. Seterusnya arahan yang jelas dengan suara yang lantang. Alhamdulillah saya dapat waktu mengajar ni suara saya dapat dikeluarkan dengan lantang dan pelajar faham arahan yang disampaikan. Masa yang sama, seterusnya selingan jenaka bersama pelajar. Sekali-sekala saya akan selitkan jenaka lah bersama pelajar. Pelajar akan kurang rasa bosan, kurang mengantuk, dan seterusnya kelemahan saya dan tempoh praktikum ni saya dapat kesan, iaitu pengurusan masa PDPC, yang mana dalam rancangan pengajaran ni ditulis 5 minit, tapi bila kita mengajar ni kita main idea lain menyebabkan kita terlencong belah lain lama sikit. Jadi di situ dah menyebabkan masa dah singkat untuk langkah seterusnya. InsyaAllah akan diperkemahkan lagi. Seterusnya masih kurang mengingati kesemua nama pelajar lah. Pelajar contoh kelas saya 2 ikhlas, ada semua pelajar ada 24 orang lah. Jadi ada pelajar yang masih kurang ingat nama dia.
Seterusnya, kurang pengayaan bahan dalam pengajaran. Ini yang ditegur sebelum ni oleh Ustaz Wasil, berkenaan kurangnya pengayaan bahan. Contohnya mungkin boleh ditambah lagi URL apa ni untuk bacaan-bacaan imam. InsyaAllah akan diperbetulkan, akan dikemaskan setelah ni insyaAllah. Dan cukup dulu setakat tu saya punya pembentangan berkenaan dengan rancangan refleksi pertengahan praktikum. Terima kasih. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang dirahmati dan dikasihi iaitu Ustaz Muhammad Basil selaku pensyarah saya, selaku pensyarah pembimbing saya dan diraikan iaitu perjuangan saya akan meneruskan pembentangan saya iaitu pada refleksi pertengahan praktikum. Saya Muhammad Solihin bin Shu'aib yang mengajar di SMKA Syekh Abdullah Fahim dan juga berpraktikum di sekolah SMKA, sekolah yang sama, dan saya mengajar iaitu pada tingkatan 3. Dan subjek saya mengajar ialah subjek Hifzul Al-Quran dan Mahr Al-Quran. Dan halaqah saya mempunyai sebanyak 12 orang murid. Okey, kita tengok yang pertama iaitu pada pengenalan refleksi. Refleksi merupakan suatu proses yang penting yang diperolehi oleh guru-guru sejak mula berkhidmat, adalah amat berasaskan kaedah yang sistematik dalam refleksi. Iaitu pengalaman tersebut dapat dijadikan pengajaran dan membawa pengertian kepada semua guru. Okay, seterusnya kita boleh lihat di sini iaitu terdapat beberapa ciri-ciri amalan refleksi yang boleh dilihat di sini, iaitu yang pertama, semua ada 4. Yang pertama iaitu pengetahuan dan kemahiran sedia ada yang diaplikasikan di sekolah. Yang kedua, pengetahuan dan kemahiran. Ketiga, ilmu binaan dan inovasi yang dihasilkan. Dan yang terakhir iaitu komen dan reaksi terhadap pengalaman mengajar di sekolah. Okey, di sini yang pertama iaitu pengetahuan dan kemahiran sedia ada yang diaplikasikan di sekolah. Okey, boleh dilihat di sini iaitu pada yang pertama, semua ada 4, iaitu yang pertama iaitu pada kawalan alat bantu mengajar, dan keempat iaitu sumber yang semua kita maklum peraturan dalam bilik darjah ni iaitu murid tak boleh buat bising, kelas sentiasa kena kemas dan lain-lain. Dan kedua iaitu ganjaran. Ganjaran ni saya akan bagi lalu dan sebenarnya akan menerangkan. Ganjaran ni iaitu kita boleh bagi contohnya dalam soal sesi jawab, kita boleh bagi hadiah kepada murid yang kepada murid yang menjawab dengan betul, dan seterusnya berjarak sebanyak 1 meter. Dan yang seterusnya iaitu aktiviti dalam berkumpulan dan pusatkan murid. Digital aktiviti iaitu pada galera walk yang kita boleh buat dalam kelas, peta IT, pembentangan iaitu pada peraturan bilik darjah. Kita boleh lihat iaitu pada memberi salam ketika guru masuk bagi yang beragama Muslim, ataupun
mengucapkan selamat pagi kepada guru yang bukan non-Muslim. Seterusnya, kita melihat di sini dalam peraturan dalam bilik darjah ialah semua murid hendaklah duduk di tempat masing-masing apabila pelajaran hendak bermula. Dan kedua iaitu murid-murid tidak dibenarkan makan atau minum di dalam bilik darjah. Dan seterusnya ialah murid-murid tidak dibenarkan membuat bising di dalam bilik darjah. Yang keempat ialah murid-murid dilarang menconteng dinding, meja, papan notis dan papan tulis ataupun whiteboard lah kita panggil. Dan seterusnya ialah murid-murid dilarang duduk di atas meja kecuali dengan kebenaran guru. Dan terakhir ialah murid-murid tidak dibenarkan berada di dalam bilik darjah pada waktu rehat. Okey, yang kedua boleh dilihat di sini ialah dengan menggunakan sistem traffic light. Okey, kita yang sedang kita maklum kita tahu sistem traffic light ini terdapat pada 3, iaitu pada hijau, kuning dan merah. Okey, macam saya terapkan di dalam penggunaan sistem traffic light ini dalam hifzul Quran. Contohnya apabila murid membaca ayat Al-Quran, sebenarnya bila talaqi, dia pun akan baca ayat tersebut. Dengan tiada salah, saya akan kat warna hijau. Mana kata kalau warna hijau tu dia tak ada salah. Seterusnya kalau depa baca macam betul macam panjang dia pendek dia panjang, itu dia ulang balik. Saya bagi kalau kuning. Lepas tu kalau depa baca dengan makhraj, dengan tajwid tak betul, saya angkat merah. Bila depa tahu merah tu, depa akan tahulah, depa akan baca salah dan depa akan ulang balik. Depa akan ulang balik ayat yang depa baca tu dan saya akan buat pembetulan dan saya akan bagi tahulah apa yang salah dan apa yang betul. Seterusnya memberi penghargaan kepada pelajar yang dapat menjawab soalan dengan betul. Okey, sistem ganjaran ni berlaku dalam PDP. Contohnya ketika menjawab soalan yang betul, saya akan bagilah contoh bagi coklat ke, bagi pen ke. Yang ni contoh saya buat dalam subjek maharat ataupun dalam subjek hifzul. Dalam subjek maharat tu dalam soal sesi soal jawab tu, pelajar yang menjawab dengan betul, saya akan bagi macam sebatang pen untuk memberi rangsangan kepada murid lain untuk mereka pun menjawab dengan betul. Satu pun dalam subjek hifzul Al-Quran tu, saya tengok kalau murajaah mereka ni bagus, ingat, saya bagilah ganjaran tu. Contoh bagi coklat ke, bagi duit ya, ikut sangit ke, yang tu. Seterusnya, yang kedua iaitu dalam pengetahuan dan kemahiran baharu yang diperoleh. Okey, ini dalam penggunaan TMK dicadangkan oleh pensyarah penjelas saya iaitu Ustaz Muhammad Basil. Penggunaan yang kedua bagi membolehkan pelajar mendengar bacaan dengan betul, dan yang ketiga menarik minat pelajar, dan keempat dapat menerapkan elemen-elemen pengayaan cara bacaan imam-imam. Okey, baru ni dalam pencerapan saya Ustaz Basil ada bagi tahu kita boleh mempelbagaikan teknik bacaan. Contohnya daripada segi talaqi, hafazan dan murajaah. Macam mana kita nak masukkan bacaan imam-imam ni di dalam bacaan murid-murid. Kita kena bagi tahu macam mana. Okey, talaqi ni dia sesuai dengan keadaan macam mana. Okey, talaqi ni sesuai dengan keadaan yang tahqiq. Dikatakan kita ni bacaan bukan macam hadar. Bacaan hadar ni dalam juz sikit. Hadar ni dia sesuai digunakan dalam hafazan. Okey, tahqiq ni dia bacaan yang sangat lambat, tenang, jelas pengucapannya dan menunaikan hak huruf dan sebagainya. Okey, contoh kita akan masukkan imam, contoh bacaan imam yang bacaannya tahqiq. Kita masukkan dalam tu.
Kita masukkan dan kita bagi penerangan kepada murid. Macam mana bacaan tahqiq ni? Macam mana bacaan tahqiq ni? Macam mana dengan bacaan yang lambat, tenang dengan tajwidnya. Okey, seterusnya iaitu pada hafazan pula. Teknik hafazan pula iaitu pada bacaan dipanggil hadar. Hadar ni apa? Sesuai digunakan pada hafazan, dia tak boleh digunakan tahqiq sebab tahqiq ni lambat sikit. Kita bacaan hadar, bacaan yang cepat sikit. Kita boleh masukkan bacaan imam-imam. Contohnya Al-Khamidi, kita akan boleh masukkan dalam bacaan hafazan mereka, dan kita kena bagi tahu kepada mereka macam mana bacaan hadar. Dan seterusnya iaitu pada murajaah. Okey, murajaah ni dia sesuai digunakan macam hadar juga. Kita bagi tahu kepada murid-murid, dan kita masukkan bacaan di dalam murajaah depa tu, bagi tahu. Okey, macam ni murajaah, level ni murajaah macam ni. Okey, hafazan macam ni kelajuan dia, dan talaqi macam ni hafazan dia. Okey, seterusnya okey, memanfaatkan buku teks, iaitu menjadi rujukan utama untuk merancang PDP. Saya menggunakan buku dan buku teks, contoh buku teks Maharat menjadi rujukan utama untuk merancang PDP saya. Bagaimana kita minta tajuk-tajuk yang diberi silibus untuk dihabiskan. Yang kedua iaitu pada kawalan kelas. Mempelajari teknik kawalan kelas daripada guru pembimbing. Contohnya kita mengenal pasti murid yang bermasalah dan cara kita menguruskannya. Contoh dalam kita tengok dalam kelas tu, dalam kelas saya ada 29 orang, kita kenal pasti murid mana yang ada masalah dari segi masalah kewangan, masalah family. Kita tanya dia, kita dekat, kita tanya mereka, dan kita atasi masalah itu dengan cara yang sehabis baiklah. Dan kita mendekati pelajar tersebut. Okay, seterusnya ialah dalam ilmu binaan dan inovasi yang dihasilkan, iaitu menghasilkan bahan bantu mengajar. Di sini saya buat dalam waktu pencerapan, iaitu inovasi yang saya buat ialah dipanggil sebagai alat bantu mengajar. Kad ni saya lekatkan di papan putih di hadapan, dan di situ saya suruh daripada tajuk Maksli. Saya suruh budak-budak kaitkan dengan hukum daripada Maksli. Saya suruh budak-budak buat satu ayat. Setiap murid perlu buat satu ayat daripada hukum Maksli ini, dan murid tu bagi tahu, bangun dan bagi tahu contoh bacaan berkenaan hukum Maksli. Okay, seterusnya iaitu yang mewarnakan buku tahriri kepada 3 bahagian. Okay, yang ni buku tahriri budak-budak ada macam ni. Saya pun kongsi lah daripada kawan-kawan. Yang ni boleh kira satu inovasi lah yang boleh kita buat. Macam contoh satu helaian muka surat ada 15 baris, dan 5 baris pertama kita color warna merah, 5 baris yang kedua color warna kuning, dan 5 baris yang ketiga iaitu kita warna paling hijau. Warna tak kisah warna apa pun, jadi kita buat 3 warna untuk mereka mengingat. Satu contoh lah untuk mereka ingat ayat-ayat, pecahan ayat-ayat tersebut. Contoh ayat pertama ni, okey saya beritahu. Okey, contoh pelajar saya bagi tahu, okey Danish, kamu baca ayat yang warna merah. Okey, depa akan mulakan dengan kepala ayat lah. Contoh wa yasta'jilunaka bil azab. Okey, depa akan mula. Sebenarnya pelajar kedua saya akan pick nama pelajar. Okey, saya bagi tahu, okey, sebenarnya Razmi baca yang warna kuning. Depa akan start membaca yang kuning. Nanti depa kena ingat lah. Satu inovasi lah untuk mereka ingat hafazan. Dan saya
kena dan terapkan benda ni, alhamdulillah ada reaksi beberapa pelajar yang berjaya dengan mewarnakan buku tahriri mereka ni. Okay, seterusnya ialah komen dan reaksi terhadap pengalaman mengajar di sekolah. Okay, yang pertama iaitu tempat kurang kondusif, iaitu tempat yang sangat terhad dengan mana dengan kurangnya dari segi pelaksanaan daripada segi macam whiteboard kecil. Yang kedua iaitu pelaksanaan kemahiran pengajaran dari segi rangsangan. Pelaksanaan kemahiran pengajaran dari segi rangsangan ni saya dapat ditegur daripada Ustaz Basil sendiri. Bagaimana saya banyak guna perkataan okey dalam kelas. Dan setelah itu saya setiap kali kelas saya cuba tukarkan daripada tabiat saya kata okey tu saya guna tayyib. Bagi yang ketiga iaitu perlu mempelbagaikan penggunaan TMK yang lebih menarik dan efektif. Okey, di sini dalam sistem dalam waktu PDPR ni guru-guru saya sendiri kena perlu menggali lagi lah bagaimana kita menggunakan penggunaan TMK ni di dalam penggunaan pelajaran kita seharian. Jadi kita nak kita menggunakan sistem Kahoot, kita main Quizy, kita main syarat impian tu, dan terakhir iaitu kehadiran pelajar. Kehadiran pelajar pada waktu PDPR ni ia sangat memerangsangkan lah. Sebab kita boleh tahu mungkin ada kekangan masalah pelajar iaitu pada mungkin daripada segi phone, daripada segi gadget mereka ataupun daripada segi internet mereka. Okay, seterusnya ialah ini adalah gambar aktiviti lah semasa tempoh PDPR yang dilaksanakan waktu cekak-cukik tu. Satu rakaman buat slide, saya buat kelas lah menggunakan Google Meet. Okey, saya rasa setakat itu saja daripada saya pembincangan saya pada pagi ini. Jazakumullah kepada Ustaz Basil dan Ustazah Nazirah. InsyaAllah. Sekian, terima kasih. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Solehin atas pembincangan tadi. Jadi secara keseluruhannya, Alhamdulillah berjaya kita dapat membuat satu pembincangan refleksi pertengahan praktikum. Tahniah kepada semua 4 orang dapat membentang dengan baik. Jadi sebelum saya nak buat ulasan, saya minta Ustazah Nazirah mungkin ada beberapa perkara yang nak disentuh dalam pembincangan pelajar-pelajar kita ni. Silakan Ustazah Nazirah. Okey, terima kasih Ustaz Basil selaku pengerusi. Jadi Ustazah pun mengucapkan tahniah kepada antum semua sebab dapat memberikan satu pembincangan yang sangat baik. Ya, nampak semua orang yakin dan telah membuat persediaan yang cukup lah dan dapat mempamerkan apa telah kamu lakukan semasa PDP, sama ada secara fizikal ataupun secara PDPR. Ya, itu telah membuktikan bahawa antum telah buat apa yang sepatutnya antum buat. Ya, kita ada sesi soal jawab tak Ustaz Basil? Ada. Kita ada buat satu Q&A, soal jawab. Jadi Ustazah kalau nak tanya apa? Okey, baik. Kalau macam tu saya boleh mulakan dengan Ustaz Amin dulu tak? Boleh, Ustaz Amin. Boleh dah. Okey, tahniah Ustaz Amin. Ustaz Amin pun dapat membuat rancangan yang baik, nampak lengkap ya, nampak detail juga. Boleh tak Ustazah nak tahu macam mana kamu dapati aplikasi macam Quizy, Kahoot, apa tu kan dapat membantu pengajaran kamu berbanding dengan talaqi musyafahah. Maksudnya yang aplikasi yang lebih terkini berbanding dengan talaqi musyafahah tu, bagaimana kamu dapat
aplikasi-aplikasi tadi dapat membantu kamu? Adakah ia ada menjadi lebih baik? Sila jelaskan dan kenapa kamu dapati adakah ia lebih baik tu kenapa? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ustazah. Yalah, insyaAllah. Terima kasih. Saya cubalah. Jadi berdasarkan keadaan semasa ni kan, terutamanya lah kalau macam sebelum ni kalau di kelas, kita menggunakan buku tahriri tu untuk kita semak talaqi musyafahah tu, terutama dari sudut tulisan mereka lah. Tapi bila mana buku tahriri tu kita terpaksa bagi kat pelajar, maka kita tak boleh semak lah sebagai seorang guru, kita tak boleh semak nak tanda lah, maksudnya nak tanda bacaan mereka tu macam. Jadi mau tak mau kita terpaksa menggunakan, contoh kita guna snipping tool ataupun guna editor dalam handset kan. Jadi kita kena tanda di situ lah. Kita menggunakan keadaan semasa ni, betul, maksudnya teknologi semasa untuk kita bantu pelajar. Bukan kita biar terus mereka sebab ustaz tak ada buku kamu, takkan ustaz tak boleh tanda. Jadi saya cubalah menggunakan Al-Quran ini, Al-Quran digital, kemudian kita tanda di situ. Jadi pelajar tu boleh tengok balik. Antara yang lainnya sebab apa saya menggunakan kaedah, terutamanya saya menggunakan recording lah. Bila saya record, ada juga kalau macam berkesempatan, kalau saya berada di hadapan laptop, saya akan rakam terus pelajar tu tasmik. Masa dia tasmik tu saya akan rakam terus sekali, kemudian saya hantar balik. Maksudnya pelajar tu akan boleh dengar balik kat mana ada salah. Maksudnya untuk refleksi diri dia lah. Terutamanya rakaman semasa tasmik lah. Kalau rakaman semasa bacaan tu, saya perbetulkan macam saya tunjuk tadi lah. Sebabnya bila mana kita tasmik secara online ni, kalau kita nak tengok balik, nak review balik, kalau semata-mata tanda, itu satu perkara lah. Kemudian nak dengar balik semasa live tu. Kadang-kadang masa live dia terlupa, dia terbuat apa. Sebab dia tasmik, dia ingat hafazannya. Bila mana kita bagi kepada mereka hafazan yang diperbaca tadi tu, dengan pembetulan yang ustaz buat, saya tengok respon mereka agak baik lah. Maksudnya mereka, baru sedap rupanya saya terbaca tadi silap. Tapi saya baca macam betul je. Baru dapat nampak lah. Itu baik membantu saya lah di sudut rakaman teknologi ni. Wallahualam. Ya, syukran ya Ustaz Amin ya. Jadi Ustaz Amin ya, Ustaz Basir, saya dapati Ustaz Amin telah membuktikan bahawa guru-guru agama, khususnya guru tahfiz ya, mereka juga tidak ketinggalan dalam mengikuti ataupun menggunakan aplikasi-aplikasi yang terkini ya, yang menunjukkan bahawa ustazah juga tidak jumud di dalam penggunaan aplikasi yang lebih moden. Ustaz Amin dan juga guru-guru yang lain juga. Alhamdulillah. Jazakumullah ustazah. Okey. Sekarang saya ada ustaz untuk Ustaz Amin. Ada soalan ya. Okey. Soalan Ustaz Amin ya. Okay, Ustaz Amin macam inilah, saya nak tanya satu soalan. Macam mana kita nak dapat kenal pasti pelajar kita tu, okay? Kalau sekarang ni duduk di rumah, okay? Duduk tak apalah, sebelum ni, masa sebelum refleksi ni duduk dalam kelas. Dari sudut pemantauan, kita nak melihat pelajar-pelajar kita semasa keberlangsungan kelas. Contoh dari sudut tajuk dia, pengawalan kelas. Pengawalan bilik darjah. Ada tak satu kaedah yang mungkin kita boleh pantau secara keseluruhannya 100% student kita tu fokus kelas kita pada hari kelas kita mengajar? Ada tak cara macam mana Amin buat satu checklist ke pemantauan yang kira macam dalam kelas jugalah, super dalam kelas, bukan dalam kelas maya? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dari sudut pemantauan pula, kalau dalam tasmik, seperti saya beritahu tadi, saya menggunakan kaedah penggiliran lah. Jadi contoh mula pukul 7 tu, sebelum pukul 7 saya akan masukkan giliran tasmik. Kemudian pelajar pakat masuk lah 1, 2, 3, 4, 5, dia pakai letak nama. Okay, mungkin dalam 7 suku tu, dalam 5 minit saya nampak ada nama dah, mungkin dalam 9 orang. Saya terus panggil nama. Jadi bila mana saya panggil nama, kebanyakan setakat yang saya buat ni, alhamdulillah lah, respon mereka pantas. Maksudnya bila sebut nama Hazim, terus dia pakar terus. Jadi saya rasa di situ, di sudut pemantauan, maksudnya pelajar itu sentiasa bersedia, dan apabila dipanggil untuk tasmik, mereka akan terus lah. Bila mana daripada habis tasmik, saya minta mereka ulang
ulang hafazan itu sama ada di hadapan ibu bapa ataupun secara pairing dan rakam bacaan tu. Itu di sudut tasmi' lah. Kalau di sudut pembelajaran maharut Al-Quran, sebelum ni saya membuat rakaman, kemudian bila mana rakam itu saya serahkan, dan saya akan lepas mungkin dalam 30 minit selepas waktu kelas, saya akan sediakan link lah. Link kepada pelajar untuk belajar tulis kehadiran dan tulis apa masalah yang mereka hadapi. Seperti saya nyatakan tadi lah. Jadi setakat 2 minggu ini secara PDPR, Alhamdulillah lah, komen daripada pelajar tu full. Maksudnya kalau saya 13 orang pelajar tu mereka hantar komen. Tapi masalahnya kat sini mereka tak komen apa yang mereka faham tu. Cumanya dari pemantauan kehadiran untuk kelas tu, mereka hadir dan mereka melihat video lah yang saya nyatakan. Wallahualam. Okey, terima kasih Amin atas jawapan. Mungkin ada satu benda yang mungkin kadang-kadang kita boleh menggunakan pelbagai lah, dari sudut alat, dari sudut bahan. Mungkin kita gunakan beberapa tools dalam kita punya pemantauan. Ada di sana ada checklist, dan kalau kita dapat buat satu paparan checklist senarai seorang-seorang dari sudut line dia, okey, dari sudut fokus dia dari mula sampai akhir. Pada waktu itu kita buat satu senarai semak lah. Mungkin kita boleh tick fokus dia waktu tasmik, fokus dia waktu sekian-sekian sampai habis. Dan kita buat satu senarai semak sepanjang tempoh kelas mungkin 1 jam, mungkin 2 jam. Dalam masa tu, kemudian kita buat satu di ujung nanti, kita buat satu penilaian dan satu pembentangan hasil daripada PDPR kita sepanjang tempoh kita duduk di rumah ni. Begini, dari segi perform dia, sebab kita nak tengok macam mana kita nak buat penilaian ataupun PBS. Pasal sekarang dalam bilik darjah, PBD ataupun PBD, PBD, macam mana kita nak nilai dia dapat tahap 1 ke, tahap 2 ke, tahap 3 ke, tahap 4. Masa ni lah kita buat senarai semak terus untuk kita nak pastikan pelajar kita itu berfokus. Di mana yang Amin buat tadi tu pun satu cara. Kemudian kalau lebih cantik lagi, kita buat satu senarai semak. Setiap seorang pelajar ni, item-item yang kita kena masukkan dalam tu, barulah kita nampak dari segi performance ataupun graf pelajar itu dari sehari ke sehari kelas yang kita masuk. Dia ni kalau hari ni nampak macam mana, besok macam mana pula. Jadi kita nampak perbezaan dia tu. Itu cukup penting sebenarnya. Sebab PDPR kita tidak ada cara lain untuk nak buat pemantauan dalam kelas melainkan dengan bukti senarai semak itu. Okey? Boleh ya? Boleh ya? InsyaAllah Ustaz. Jazakumullah Ustaz. Okay, terusnya Ustazah Nazrah ada kepada yang lain? Nak tanya soalan kepada yang lain, Ustazah Nazrah? Ya, ada. Sekarang untuk Ustaz Noh pula ya. Ustaz Noh, okey. Okey, Ustaz Noh tadi ada menyatakan bahawa cara beliau menyemak lembaran kerja ya untuk kelas fizikal, biasanya Ustaz Noh ya, dia akan buat chop ya. Ada chop gitu kan. Jadi pelajar boleh semak lah kalau mereka dapat jahit ke, mumtaz ke kan. Jadi boleh tak Ustaz terangkan bagaimana Ustaz mempamerkan kepada pelajar lembaran kerja yang telah disemak semasa PDPR. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ustazah Nazirah. Jadi di PDPR ni saya akan berikan lembaran kerja di dalam Google Classroom lah. Google Classroom. Jadi dari situ saya boleh menyemak tugasan mereka di Google Classroom tu. Dia ada bagi markah di sebelah. Jadi saya write dan saya akan paparkan markah mereka di tepi tu lah. Dan saya akan update di dalam grup WhatsApp, di dalam ni lah, grup WhatsApp pelajar secara keseluruhan. Okey, baik. Terima kasih Ustaz Noh, satu pendekatan yang sangat baik. Okey, Ustaz Sarhan, macam mana pemandangan tadi? Ya Ustaz.
Bukan Ustaz Sarhan, Ustaz Noh. Ustaz Noh. Ha. Okey Ustaz Noh. Ya. Nampak gaya cara okeylah dari segi pembentangan cantik, dari segi pembentangan, dari segi slide apa semua. Cuma ialah kadang-kadang kita nak saya nak tanya macam mana kita nak buat satu mungkin yang menarik kepada pelajar. Bila PDPR ni okey, dalam pembentangan tadi tu nampak macam dah cukup, tapi ada satu benda mungkin Ustaz Noh buat dalam PDPR ni secara maya, menggunakan macam mana kita nak supaya pelajar kita tu dapat meniru. Meniru. Ada cara tak? Ada cara tak macam mana pelajar meniru bacaan-bacaan seperti imam-imam. Apa yang enta buat kepada pelajar? Macam mana cara dari sudut pelajar kita itu boleh dari segi peningkatan suara meniru ataupun mengikut bacaan-bacaan imam di seluruh dunia. Silakan. Ada cara tak? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ustaz Wasil. Okey, cara yang untuk memberi tugasan kepada murid, saya bagi contohlah, maksudnya seorang murid ni kita bagi tugasan kepada dia untuk dia buka di laman YouTube untuk meniru. Contohnya Syekh Imam Sudais tu, dia tertumpu pada seorang murid ni. Murid ini tertumpu hanya pada imam itu saja. Dan murid yang lain kita bagilah imam lain pula lah bacaan mereka. Dari situ dari semasa ke semasa kita dengar dia punya cara bacaan dia lah. Dia ketika tasmi' ataupun murajaah ataupun talaqi lah. Mungkin itulah cara saya boleh ni lah. Okey, bagus Ustaz Noh. Itulah sebenarnya cara supaya kita dapat pantau balik bacaan dia boleh tiru ataupun tak boleh tiru. Sebab meniru bacaan orang ni adalah satu kaedah sebenarnya. Satu kaedah untuk kita nak memotivasikan pelajar agar dapat membaca mengikut kaedah yang sebenar. Talaqi, murajaah. Okey, terima kasih Ustaz Noh. Jadi Ustazah Nazirah, okey ya, dua-dua orang dah di soal. Untuk yang dua orang lagi, mungkin Ustazah ada nak tanya pada Ustaz Sarhan dengan Ustaz Solehin. Ada ke Ustazah? Ada, insya-Allah sekejap kita adil pula dia berkata kan. Ustaz Sarhan tu ready nak jawab tu. Ustaz Noh jawab dah tadi. Itulah Noh. Okey, tak apa. Kita tanya ya Ustaz satu kelainan sikit tadi ya dalam inovasi bagi ilmu binaan ya. Boleh tak Ustaz terangkan apa yang dimaksudkan dengan inovasi? Terutamanya inovasi yang Ustaz buat semasa pembacaan sambil berdiri tu. Macam Ustaz kata dulu Ustaz macam aplikasi balik apa yang pernah Ustaz belajar dulu-dulu kan, iaitu menghafaz sambil berdiri ke tadi? Menghafaz sambil berdiri, membaca murajaah sambil berdiri. Ya. Okey, dulu Ustaz pernah buat kan untuk diri sendiri ya, oleh guru Ustaz macam tu ke? Okey, kemudian guru Ustaz buat macam tu, kemudian Ustaz cuba aplikasi semula. Jadi apakah inovasi yang Ustaz buat apabila Ustaz aplikasi semula tu? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita sikit pengalaman belajar dululah. Dulu bila time murajaah dulu, satu juzuk tu baca berdiri. Kawan yang semok kita tu dalam keadaan duduk. Jadi saya pelajar-pelajar waktu tu, mungkin masa tu umur dalam 14 tahun kot, baca hafazan waktu tu, kawan dalam keadaan duduk, kita berdiri dalam jarak dalam lebih kurang 1 meter. Jadi terpaksa baca dengan kuat dan guru saya akan lalu di tengah-tengah tu. Tu pengalaman belajar dululah. Jadi baca sejuzuk dalam keadaan berdiri, sebenarnya tu adalah latihan lah untuk kita mungkin mengembangkan semangat tarawih dan sebagainya kan.
Jadi saya aplikasikan, cuba inovasikan untuk pelajar ni. Saya terangkan kat mereka bacaan selepas tasmik. Jadi untuk dua muka surat murajaah tu, 2 hari lepas punya, baca dalam keadaan berdiri dengan letak Quran di dada. Pelajar akan ikut pelajar mana ni. Saya ada yang suruh pelajar mana kalau tak mau ada gangguan mungkin menghadap dinding ataupun berada di balkoni. Kebetulan kelas saya yang kelas ni di hujung tangga dan ada di tingkat aras 3. Jadi itu di hujung sekali kadang-kadang saya minta pelajar murajaah sambil tengok pemandangan. Jadi di situ pelajar mana tak ada rasa bosan lah, ada boleh tengok padang, tengok suasana sekolah. Jadi bacaan tu dalam keadaan tenang, mudah untuk mengingati murajaah hafazan 2 hari yang lepas tu. InsyaAllah lah. Terima kasih. Macam mana Ustazah? Cuma pelajar ada yang mampu, ada yang kurang ni lah, ada yang tak mampu nak buat. Bila salah tu tengok buka Quran lah. Ya Ustaz. Ustazah Najrah okey boleh Ustazah jawab. Okey. Apa Maulana Sarhan ni Ustazah Najrah? Apa dia? Salang ni Ustaz Sarhan ni dia Maulana. Masya Allah, subhanallah. Inilah nampak semua hebat-hebat muka jernih belakang. Itu sitah dalam kepala lah. Masya Allah, azim. No. Baik Pandai Sarhan. Jadi Alhamdulillah. Kemudian satu soalan lah. Mungkin saya nak tanya tentang sejauh mana penggunaan TMK yang anda guna, yang anda dah sebut pada entah itu sebelum dan semasa. Ada berkesan tak pada diri dan kepada pelajar? Nak tanya yang itu je lah. Sebab okey, silakan. Sebelum ni cerap sebelum ni Ustaz dah bagi teguran berkenaan dengan pengayaan bahan, URL dan seterusnya, penggunaan TMK. Memang saya terus terang saya ni kurang mahir lah dalam penggunaan TMK ni, tapi dengan tujuh ajar daripada Sifu Amin, Sifu Nuh, Sifu Solihin ni, saya dapat belajar banyak lah di sekolah bagaimana penggunaan buat slide. Dulu saya memang penggunaan slide pun tak pandai, tapi bila ada masuk IPG ni, situ saya dapat belajar lah macam mana nak buat slide, nak buat ni. Cuma masih lagi kurang mahir, dan masa yang sama saya cuba aplikasikan kepada pelajar. Contoh Ustaz ada bagi tahu itu sebelum pembelajaran, nyatakan kat pelajar macam mana nak baca talaki musyafah, tunjukkan video bacaan macam mana dalam keadaan tartil. Jadi di situ saya dapat belajar, sebelum ni saya teguk dalam keadaan lisan je, baca slow, hafazan baca slow, tapi pelajar tak dapat. Pelajar ni tak dapat nak baca slow tu, dia pun tak faham macam mana keadaan baca slow tu. Jadi bila kita bagi contoh TMK, YouTube dan sebagainya, bacaan khori-khori ni, jadi pelajar dapat cakap, rupanya bacaan slow ni maksudnya tajuk yang sempurna, tajuk yang cukup, mat jaiz, mat wajib, mat lazim. Jadi di situ nampak ada peningkatan lah. Saya pun dapat menambah kebaikan dalam pengajaran kepada pelajar. Alhamdulillah. Improve. Ya. Baik Ustaz Sarhan. Okey, seterusnya Ustazah Nazirah tanya Ustaz Solihin pula. Last. Ada soalan Ustazah Nazirah, silakan. Ya, soalan simple saja ya. Okey, Ustaz Solihin, boleh tak kamu entah menerangkan perbezaan di antara kelas fizikal dan juga kelas PDPR semasa entah mula-mula masuk dalam kelas? Tadi anda terangkan macam mana pengurusan pelajar kan, jadi murid kena itu, kena ini, kena duduk diam-diam, tak boleh contoh diri semua. Kemudian dari segi guru pula, dari segi guru, macam mana mula-mula anda masuk dalam kelas fizikal, apa yang anda buat? Kalau masuk kelas PDPR pula, apa yang anda buat masa mula masuk tu? Apa perbezaan dua tu? Boleh cerita sikit tak? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Apa perbezaan yang saya buat sebelum kelas tu, macam contoh dalam kelas fizikal dalam sekolah, kita sedia maklum murid memang dah ada semua. Contoh macam PDPR ni, macam Ustaz biasa beritahu, saya buat senarai semok dulu untuk murid-murid ni hadir ke tak hadir. Adakah kehadiran mereka 100% ataupun bawah pada itu. Selalunya
Alhamdulillah lah, satu patut lah kehadiran mereka tu. Seterusnya dalam sesi PDPR pula, saya dalam penggunaan TMK, macam di sekolah tu penggunaan TMK ni memang sangat terhad lah. Kalau kita tengok, memang kalau guna pun kita boleh bawa pergi bilik media kan. Kita contoh macam mereka boleh main quiz ke, boleh buat yang tu, boleh buat apa dan slide ke. Dekat sini mereka dekat rumah macam contoh PDPR ni, mereka ada memang mereka ada gadget masing-masing. Mereka ada device masing-masing. Cuba kita bagi kat mereka. Contoh macam Sadia Hifzul, macam pengayaan bacaan, macam dia boleh tiru suara-suara imam-imam, qari-qari macam talaqi, macam mana kaedah talaqi, kaedah hafazan, macam mana bacaan mereka adalah hafazan imam-imam. Contoh talaqi, kita baca bacaan slow sikit. Pengayaan bacaan mereka tu macam mana mereka mengaplikasikan di dalam mereka punya kelas PDPR. Yang tu saja. Kalau untuk kelas fizikal pula, mula-mula masuk kelas, apa yang patut anda buat sebenarnya? Dalam kelas fizikal tu macam biasa Ustazah, bacaan pengayaan suara masing-masing lah. Apa dia? Pengayaan mereka baca suara masing-masing lah. Macam mana kata, bukan mereka nak tiru imam-imam tu. Sebab kan mereka device mereka kan, mereka gadget mereka terhad. Macam kita nak bagi link kat mereka tu untuk mereka tiru pengayaan bacaan tu, memang satu kaedah lah. Macam fizikal ni kita baca macam biasa. Macam sekarang kita bagi penerangan. Macam mana murid mereka tahu. Kita bagi penjelasan. Macam penjelasan suara ni memang terhad. Mereka faham. Mereka faham dekat tu je, suara je. Macam kalau kita bagi link, kita share link, mereka boleh tengok. Oh macam ni Syekh ni baca macam ni. Okey macam ni. Daripada segi tajwid macam ni. Oh mereka boleh tahu macam ni pengadaan hadam tu apa dia. Tahqiq tu hadam tu apa dia. Macam step-step mereka tu macam mana mereka boleh tahu. Jadi adakah anda masuk kelas, anda terus cakap begitu ataupun anda perlu buat apa? Sepatutnya mula-mula kena tu buat something lah. Dia apa hitam kan, ada tak anda buat macam tu? Selalunya kalau dalam kelas fizikal ni, mereka talaqi tu baca tulis tu Zah. Sebab satu masa terhad Zah, Hifzul ni dia, kalau kita nak tengok talaqi seorang-seorang tu, memang selalunya tengok talaqi tu bukan semua lah, kita pilih murid yang mana yang mereka baca yang agak yang tidak memuaskan lah. Dia tak buat dalam kelas ke untuk kelas yang kelas macam tahfiz ni, tak ada kelas khusus? Dalam kelas. Dalam kelas ke tak? Dalam kelas kan? Ya, saya dalam kelas. Contoh macam kami, macam mana Ustaz? Jadi sepatutnya kalau dalam kelas mula masuk sekali ialah biasalah kita akan baca doa dululah kan. Lepas tu apa yang kamu buat biasanya selepas baca doa apa tu? Baca doa selalunya lepas tengok kalau macam Hifzul tu saya talaqi mereka dulu lah. Ada tak anda tulis tajuk ke apa ke, tarikh ke? Dekat dalam kelas. Apa hitam ya? Apa putih itu? Yang tu tak tulis. Jadi sebagai guru ya, antara perkara yang penting yang selalu terlepas pandang oleh para guru ialah menulis tarikh, ya, tulis tarikh, tajuk, ya, hari apa semua tu kan, dan kemudian kita mula menerangkan seinduksi kita dan kaitkan seinduksi kita dengan tajuk, dan mula menulis tajuk di papan hitam, dan itu sering diabaikan oleh para guru, dan ia sebenarnya adalah sangat penting menunjukkan kesediaan guru untuk mengajar. Ya, betul sudah. Selalunya kalau dalam kelas tu kan memang dah ada tulis, siap ada report budak-budak memang tulis dah kalau macam hari dengan tarikh tu. Ya. Oh, dia pun tulis siap-siap dah. Ya, betul dah. Dia pun tulis siap-siap dah. Jadi guru tinggal tulis tajuk je lah. Ya. Masuk tu tulis tajuk je, Hifzul je dah. Ya, okey baik. Satu maksudnya menyedarilah benda tu ya. Ya. Dari guru pun kadang-kadang kena tulis jugalah, sebab saya dapati ada sebahagian guru ya menulis tarikh pun terbalik. Walaupun guru yang keluar daripada contohnya pusat pengajian tinggi ya, masih menulis tarikh dengan terbalik.
Dan itu pun kita nampak remeh tapi ia sangat penting sebab nanti pelajar tengok benda tu kan dan dia menjadi ikutan pula oleh murid-murid kita nanti. Okey, terima kasih Ustaz. Kerana Sama-sama. Solehin boleh puas hati jawapan Ustazah Nazira. Ya. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua atas jawapan daripada Ustazah Nazira, saya sendiri. Nak tanya Ustaz Solehin, soalan yang simple saja. Saya semasa observe di sekolah tu, saya jumpa dengan pengetua dan saya bersembang dengan pengetua tentang kelas, tentang keadaan kelas, tentang kedudukan kelas, tentang sepatutnya kelas untuk student seperti mana kelas-kelas yang lain. Nak tanyalah dekat Solehin, ada tak pengetua bersembang atau berjumpa dengan dua orang ni, dengan pelajar-pelajar berkenaan dengan penyediaan kelas yang sepatutnya pelajar-pelajar ataupun murid-murid duduk dalam satu suasana yang kondusif untuk kelas. Ada tak Solehin dengan Sarhan? Tak ada Ustaz. Taklah sebab dah cuti kan. Ya betul. Tak ada jumpa Ustaz. Jadi sehubungan dengan apa Ustazah Nazirah tanya tadi, sebenarnya seperti mana yang sepatutnya guru-guru ataupun guru praktikum bersedia untuk mengajar di dalam kelas yang di sana ada papan putih yang bersaiz sesuai untuk murid. Bila kita ada papan putih, seperti mana yang Ustazah Nazirah sebut, perkara-perkara yang asas yang kita kena buat. Selain daripada kita membahagikan dua, kiri dan kanan. Jadi saya sudah terangkan kepada pihak pengetua, pengetua pun ambil maklum, memang tak sepatutnya berlaku. Bila anak pergi observe entas masa dalam kelas, kedudukan kelas yang kurang ataupun tidak kondusif lah. Seperti mana yang sepatutnya pelajar-pelajar duduk nak ataupun lebih-lebih lagi bila saya buat penyeliaan. Bila buat penyeliaan, dia kena tip-top lah A to Z. Jadi barulah lengkap. Jadi dalam tempoh refleksi ini sebenarnya daripada apa yang disebutkan, kesan-kesan yang kami boleh bagi tahu semasa kami berpraktikum ataupun menyelia sebelum refleksi ini. Jadi pada hari ini kami nak tahulah jawapan tu dan insya-Allah mungkin selepas habis saja PDPR nanti kelas jalan seperti mana biasa, face to face ataupun bersemuka, bolehlah remind kepada pengetua apa yang saya tanya dan saya mohon supaya pihak sekolah sediakanlah kurang-kurangnya bila pensyarah penyelia datang ada kelas yang sesuai untuk kami menyelia. Lepas tu terpulanglah pada sekolah. Ya? Boleh ya? Apa Ustaz Tarhan dengan Ustaz Solehin. Okey? Jadi itu yang saya nak tanya. Kemudian yang lain secara keseluruhannya sedikitlah saya nak bagi komen lah. Komen. Bersama sekali kepada yang pertama Ustaz Amin, Ustaz Noh, Ustaz Tarhan dan Ustaz Solehin. Yang pertama ada saya catat di sini tentang Ustaz Amin. Dari sudut bahasa lah. Keseluruhannya bahasa. Bila sebut bahasa, bila kita mengajar, jangan sekali-kali kita gunakan bahasa daerah. Jangan sekali-kali kita menggunakan bahasa daerah. Kita menggunakan bahasa standar. Seterusnya, intonasi dalam pembentangan kurang sikit lah. Sebab di sana tidak ada satu suara yang mungkin boleh kita jadikan sebagai satu kelainan daripada biasa. Saya nampak bila kita sebagai guru Quran, guru tahfiz, di sana mesti kena ada bacaan yang disebut sebagai tahqiq, tartil, tadwir dan hadar. Jadi saya nampak dalam pembentangan tadi tak wujud satu benda yang boleh kita aplikasikan ataupun apply dalam pembentangan dengan keempat-empat tahap tabaqat suara ini. Saya nampak Amin senada. Kalau nak sebut kata nawa pun nawa dari mula sampai habis.
Tidak ada di sana jawab. Tidak ada di sana jawabul jawab. Paling tidak pun jawab. Nampak Boleh Bila kita guru Quran, semasa saya cakap ni pun ada intonasi suara yang rendah, yang tinggi, yang high, yang low, yang medium. Itu sepatutnya guru Quran aplikasikan semasa pengajaran. Baik bersemuka maupun PDPR. Keseluruhannya 4 orang sama. Pada tahap suara nawa. Nawa bukan yang high, yang low. Betul? Betul. Jadi ini mungkin dari segi kualiti pembentangan. Sebab di sana ada 20 markah pembentangan. Okey. Okey, seterusnya pada Amin, dari segi konten, Alhamdulillah bagus. Kemudian yang saya nak komen tadi itulah satu. Okey, itu seterusnya Ustaz Noh. Okey, Ustaz Noh, saya tengok dari segi grafik, dari segi menarik, dari segi intonasi suara pun sama. Kemudian dari segi kotak beracun. Ni saya nak sentuh sikit lah. Ustaz Noh. Istilah kotak beracun ni dah lama dah orang tak guna. Sebab bila sebut beracun, dia negatif. Bila sebut beracun, dia satu perkataan yang negatif. Sebab bahaya racun ni. Amat kurang sesuai dan tidak sesuai. Kita gunakan istilah kotak beracun itu. So, kita gunakan nama lain. Contoh, kotak ajaib ke. Kita jangan gunakan beracun. Boleh no? Nampak saya terkejut. Ada lagi ke kotak beracun? Dah tak ada dah kotak beracun dah. Jadi sebenarnya benda ni dah dibincangkan dah semasa praktikum. Bagus dari segi penggunaan. Dalam kelas kita menggunakan kotak. Dulu memang beracun. Betul-betul beracun. Takut. Bila sebut beracun ni takut. Bila sebut ajaib ni lain sikit. Bila sebut ajaib ni ada something yang mungkin ada sesuatu yang takjub. Yang ajaib lah. Boleh apa ni Ustaz Tarhan tukar kepada nama lain selain daripada kotak beracun. Okey, seterusnya Ustaz Solehin. Okey. Ustaz Solehin tadi pembentangan dari sudut PowerPoint, okey? PowerPoint tadi sepatutnya bila bentang kena buat full screen. Mengapa buat? Ada sebelah dia punya note. Sarahan ada dah? Perasan tak? Sarahan perasan tak tadi? Masa bentang tadi? Sepatutnya buat full screen. Betul? Sarahan? Perasan tak? Sarahan? Ya Ustaz, ya. Perasan kan? Sampai ke sudah. Anda tak buat apa ni full screen. Jadi saja tak nak tegur. Jadi dari segi penggunaan bahasa pun sama. Apabila kita nak bercakap, apabila kita nak menyuarakan sesuatu, hatta sampai ke peringkat dengan student pun, kita mesti menggunakan intonasi suara yang saya sebut tobakot tadi. Tobakot suara dia ada 4. Qarar, nawa, jawab, jawab. Dan ada setiap 4 ni pun ada dia punya tahap dia. Tahap low, tahap high. So, kita kena gunakan semuanya dalam pengajaran kita. Lebih lagi dalam hafazan. Macam mana kita nak buat satu teguran, menggunakan bahasa yang agak mungkin tinggi sikit, kuat sikit suara tu. Okey, sarahan untuk pembentangan. Full screen tak. Seterusnya dari segi TMK, improve. Solehin pula. Okey, yang last Solehin, apa yang saya nampak tadi, dari sudut lain mungkinlah ada putus-putus sikit, kan? Ataupun nak kuat pada peringkat awal. Kemudian dari segi daerahnya kuat sangat. Terlalu logat daerah dia tu terlalu powerful. Depa, mana ada perkataan depa dah. Bila kita buat pembentangan, perkataan depa tak ada. Tak ada. Itu mungkin selingan sikit. Kemudian balik kepada standar. Balik kepada bahasa standar. Dari sudut kelancaran, ada benda perkataan yang diulang dan banyak kali diulang-ulang. Dan satu lagi dari segi kaedah. Bila sebut kaedah, bacaan kita ada 4. Okey, kita nak menggunakan secara tahqiq. Nak menggunakan secara tartil, nak menggunakan secara tadwir, nak menggunakan secara hadar. Jadi dalam konteks hafazan, yang paling sesuai 2 sahaja. Kena terang kepada student. Kena bagi tahu kepada pelajar. Dan entah jawab tadi tahqiq. Sebenarnya tahqiq tak sesuai untuk hafazan. Yang sesuai dan untuk penilaian hanya
tadwir. Untuk hafazan, hadar. Tadwir dan hadar sahaja. Tahqiq dan tartil bukan untuk student hafazan. Student Quran. Student untuk yang nak menjadi hafizah. Yang paling sesuai, tadwir dan hadar. Untuk yang tartil, yang nak masuk tilawah, ujian tilawah. Yang tahqiq, yang baru nak baca Quran. Satu-satu. Dia orang ni semua dah tahu dah baca Quran. Dia orang ni semua dah kadang setengah-setengah dah hafal Quran. Dah baca dengan surah-surah banyak yang dah hafal. Tak perlu kita menggunakan bacaan secara tahqiq. Kita menggunakan bacaan secara tadwir dan hadar sahaja. Jadi untuk tasmi' dan untuk kita nampak penilaian pelajar hafazan dia A atau B ataupun C, pastikan pelajar kita membaca ataupun menghafaz menggunakan mengikut kaedah tadwir, bukan tahqiq. Sedikit pembetulan untuk solehin. Baik, faham ya solehin? Baik, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Istilah tadwir dan hadar tak boleh pisah. Hafizah. Melainkan yang nak masuk tanding, barulah pergi kepada tartil. Bila tartil ni, barulah dia baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ada tak kita tunjukkan dalam kelas macam tu, kelas hafizah? Tak ada. Tak ada. Melainkan untuk dia masuk ujian tilawah. Amat sesuai kalau dia menggunakan secara tartil. Kalau tahqiq, tak ada seorang pun yang tak boleh baca Quran. SMKA, Syekh Abdullah Fahim. Ada tak? Ada tak yang tak boleh baca Quran? Ada tak? Dalam sekolah tu tak ada. Tak ada. Sebab guru-guru dia hebat semua. Ustazah dia hebat semua. Jadi, ini sebagai satu penambahbaikan untuk entah semua hasil daripada refleksi, daripada ulasan yang saya buat tadi, kurang-kurangnya dapat memberikan sedikit pengetahuan bila kita berada dalam kelas nanti ataupun dalam PDPR nanti dan seterusnya. Nak sarankan kepada semua dalam masa pembentangan nanti mungkin kita boleh tingkatkan dari segi penggunaan teknologi. Yang saya dah bagi tahu kepada Sarhan dan Solehin tentang bagaimana kita nak dapat tingkatkan dari sudut PDPR yang disebut sekarang ni canggih lah. Canggih. Pertama sekali, saya nak sarankan kepada anda semua dapat buat satu pembentangan bila kita menggunakan slide PowerPoint ataupun apa saja slide yang kita nak bentang dalam masa yang sama, dari skrin yang sama, yang full screen itu, terdapatnya muka kita sama. Sebab sekarang ni, bila anda bentang, muka anda dekat lain, anda punya skrin dekat lain. Anda punya slide PowerPoint dekat lain. Jadi selepas ini, anda dah sembang dah dengan Solehin, dengan Sarhan, tentang macam mana kita nak buat dan jadikan kita dalam membentang satu slide PowerPoint ataupun slide presentation, kita duduk dalam slide tu juga. Kita duduk dalam satu full screen tu juga. Dengan menggunakan item-item yang saya sebutkan. Pertama sekali, saya nak mohon kepada semua 4 orang ini, balik nanti, masukkan dan pastikan dalam komputer ataupun laptop anda semua ada OBS version 27. OBS version 27. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pastikan anda kena ada satu monitor. Tak besar mana lah. Monitor biasa pun okey. Yang boleh connect dengan laptop. So, pastikan pada waktu pembentangan nanti, anda buat skrin satu laptop, satu lagi skrin ataupun monitor extended display. Ada 2. Satu laptop, satu extended. Dalam masa pembentangan nanti, anda monitor 2. Satu untuk presentation dan Google Meet. Dan satu lagi, screen anda monitor OBS. Dan anda monitor OBS itulah bila anda present, semua akan nampak muka kita duduk dalam screen slide presentation. Di sana kita ada dan kita menggunakan mouse pointer. Satu lagi, mouse pointer kena download yang melibatkan circle dan ada di sana hotspot dan ada di sana arrow. Kita boleh kenal dan kita tunjuk kepada pelajar hotspot itu yang circle berwarna kuning ataupun warna apa duduk dalam skrin kita. Jadi ini untuk hasil daripada refleksi
yang enta dah buat selama ni, saya nak bagi tambah lagi supaya dapat terbaik untuk dipersembahkan kepada pelajar. Boleh tak agak-agak 4 orang? InsyaAllah Ustaz. Nuh dan InsyaAllah boleh. Boleh Ustaz. Itu kena belajar dan explore. Saya pasti enta semua dapat membuat sesuatu yang terbaik, dan Ustazah Nazirah lepas ni ataupun tengok lepas ni ada perubahan hasil daripada refleksi kita pada hari ini. Boleh tak? Macam mana Ustazah, okey ke? Ya, insya-Allah. Ya, saya nampak pun ustaz-ustaz ni mereka memang memang sorry sekejap. Bateri nak habis pula dah Ustaz. Okey, mereka memang mahu buat. Ya, mereka mahu mengaplikasikan apa yang terkini. Yang menjadi masalah jika mereka tidak mahu, itu memang problem. Tapi mereka seorang yang mereka memang mahu berusaha dan mahu dibimbing dan menerima apa yang dicadangkan oleh penyelia-penyelia masing-masing. Ya. Jadi sebenarnya ustaz-ustaz Ustaz Basir memang sangat sesuai untuk bercakap tentang inovasi, tentang aplikasi-aplikasi terkini, canggih. Sebab Ustaz Basir beliau telah membuktikan bahawa seorang guru qiraat, seorang guru Quran, seorang guru tarannum, beliau mempunyai kemahiran teknologi yang terkini, yang canggih. Dia tidak menghalang pun. Guru tarannum, peranan guru tarannum ataupun seorang guru tarannum itu juga mampu mengikuti perkembangan semasa itu melebihi orang-orang lain pun. Sebab Ustaz Basir di IPG beliau adalah Ustaz jadi apa tu yang kena kondang tu. Anak tak ingat pula dah. Sebab anak Ustazah pun tak boleh nak digau Ustaz Basir. Teknologi tu. Ustaz kondang apa kat IPG tu, nama apa? CLO apa? CLO, Digital Learning Object. Tu dia padahal Ustaz sebenarnya seorang guru tarannum. Jadi memang memang sebenarnya begitu canggih sebenarnya Ustaz Basir. Dia memang asing. Dari segi model, dari segi agama memang terbaik. Contoh terbaik Ustaz Basir. Anak beliau pun anak Ustaz Basir pun tahu tak anak Ustaz Basir nama apa yang jadi kat YouTube, imam dalam YouTube pun selalu ada juga Amin. Anak ustaz dia seorang doktor tetapi juga boleh jadi imam. Bukan kaleng-kaleng. Bukan calang-calang. Main bola orang kemas. Seorang doktor ataupun imam yang mampu mengamalkan satu teknologi sains perubatan pun bukan susah, bukan senang kita nak jumpa, susah. Tapi Ustaz Basir dan anak dia telah membuktikan perkara tersebut. InsyaAllah Ustazah doakan antum pun boleh mengikuti jejak langkah Ustaz Basir nanti, insyaAllah. Antum muda lagi, banyak lagi peluang, lagi masa untuk belajar something yang baru seperti mana tuan guru kita Ustaz Muhammad Basir. InsyaAllah. Jadi terima kasih banyak. Alhamdulillah hasil daripada perbincangan refleksi kita pada hari ini dapat kita jaya laksanakan dengan terbaik sekali. Tahniah kepada semua, Ustaz Amin, Maulana Sarhan, Ustaz Nur, Ustaz Solehin, begitu juga Ustazah Nazirah, insyaAllah Dr. Nazirah, alhamdulillah. InsyaAllah Dr. Nazirah, mudah-mudahan Allah SWT memberkati perjumpaan kita dalam refleksi pertengahan praktikum untuk pelajar PDPP ambilan Jun 2020. Sepanjang tempoh perjalanan kita dari mula sampai akhir, saya mewakili diri saya sendiri dan Ustazah Nazirah minta maaf banyak, mohon kemaafan sekiranya ada kekurangan apa saja yang melibatkan teguran, nasihat, saranan daripada kami. Harap pelajar 4 orang ini teruskan dan jangan putus. Teruskan apa saja yang benda baru, apa saja yang dapat untuk kita jadikan kepada anak-anak didik kita itu satu perubahan ataupun satu peningkatan yang positif. Teruskan dan jangan jemu. Dan jangan bosan dan jangan sampai kita give up
dan itu perkataan-perkataan yang tak sepatutnya berlaku kepada kumpulan hafiz. Jadi ada lagi Ustazah nak cakap? Belum kita nak tanya. Saya tak ada dah. Terima kasih banyak-banyak dah Ustazah. Aku minta maaf banyak-banyak kalau ada salah silap semasa sesi ini. Silap cakap atau sebagainya. Jadi dari sudut markah, dari sudut 40, 20, semua dapat 100%, insya-Allah Ana dan Ustazah Nazira akan memberikan yang terbaik untuk kita semua. Jadi apa yang baik itu daripada Allah SWT dan yang kurang itu daripada saya sendiri. Walal liqa, aqulu qawli hadza billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustazah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Masih Ustaz. Ya, sama. Baik.